Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Nikmati Kehidupanmu atau Istamti' bi Hayati. Dan hari ini kita mulai lewat sikit, mohon kemaafan banyak-banyak di atas kelewatan. InsyaAllah kita akan terus sambung pada apa yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini dalam soal menikmati kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini ialah Masyakil laysa laha hil, tentang bagaimana menanggapi permasalahan yang tiada jalan keluar padanya. Kadang-kadang kita tengok orang yang memandu kereta dalam keadaan marah, bahkan dia boleh memukul steering keretanya sendiri. Pukul, kata dia. Dia kata, apa ni selalu jam je. Dah lewat nak kuliah kena pula jam, teruk pula hari ni. Kalau kira keluar awal dah, tapi jam, lari bajet. Kita pun ketuk steering kereta. Ataupun orang yang mana bila dia keluar ke jalan, cuaca panas terik, muka dia masam. Dalam keadaan muka masam tu, dia pun mengeluh, apalah hari ni panasnya. Sehingga masamnya dia tak bercakap dengan orang lain sebabkan cuaca yang panas. Dan ada macam-macam lagi bentuk permasalahan dalam kehidupan kita, yang mana sebenarnya apabila kita mengeluh dan berkata, sebenarnya dia tidak membantu kepada penambahbaikan perkara tersebut. Biikhtisar, dia kata dengan ringkasnya, la budda an taqtani' jami'an annana tuwajihuna fi hayatina masyakilu laysa laha hil. Kita mesti mengakui bahawa dalam hidup ni ada banyak juga masalah yang tidak ada jawapannya. Mana dalam hidup mesti menghadapi masalah tersebut. Macam jam duduk di KL. Orang kata kalau tak nak jam, jangan duduk di KL lah, kena duduk kampung. Ataupun jangan keluar rumah. Satu, fala budda an nata'amal ma'aha bi arihah. Maka mesti kita berurusan dengan masalah-masalah sebegini dengan hati yang tenang. Jangan sampai kita kata kita bawa masalah ni menyebabkan masalah satu tempat bawa kepada masalah yang lain. Naam, istamti' bi hayatik, nikmati kehidupan kita. Masalah yang datang tetap akan hadir. Kita pun tak tahu bila keadaan akan berubah menjadi, kalau kita tengok tempat orang lain, mungkin kita kata lebih baik daripada tempat kita. Tapi orang yang sama, bila dia tengok tempat kita, tempat yang sama kita tengok lebih baik, bila dia tengok tempat kita, dia pula kata tempat kita lebih baik daripada tempat dia. Berapa ramai orang mengeluh, tapi syekh-syekh yang datang Malaysia ada kata, nikmatilah kehidupanmu di sini. Dia sejarah jauh lebih baik daripada negeriku. Kita nampak negeri dia lebih baik, dengan modernnya,
dengan hak-hak orangnya, dengan hospitalnya, dengan jalan rayanya. Oh, kita kata mesti seronok duduk kat sana. Dengar pula kawan-kawan kita yang pergi tinggal dekat sana, kat Europe, kat mana dah, US. Oh, dia kata kehidupan sana tenang. Syekh yang daripada sana datang sini, dia kata seronok pula datang tengok Malaysia. Dia datang daripada sana tengok sini, dia rasa seronok. Kita duduk sana, kita rasa dia lebih baik. Jadi apa maksudnya? Manusia tidak akan dapat lari daripada masalah yang ada. Tapi selama kita meletakkan masalah itu pada tempatnya dan tak bawa kepada masalah ataupun perkara yang tidak berkaitan dengannya, maka kita akan mendapati satu kenikmatan dalam hidup. Kenikmatan dalam hidup. Sampai kita kata janganlah masalah di pejabat sampai ke rumah. Masalah tempat kerja jangan sampai dalam keluarga. Dan begitulah seumpama dengannya. Kenapa? Kerana Islam mengajar kita fokus kepada sesuatu masalah, jangan melibatkan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW melarang kita meratapi kematian. Meratapi kematian, pukul pipi, koyak baju, tarik rambut dan bermacam-macam lagi. Meratapi. Nabi melarang. Kenapa? Sebab sifat meratapi itu tidak menambah kebaikan sedikit pun, sama ada kepada orang yang hidup ataupun orang yang mati. Yang kita kena buat apa dia? Banyak mendoakan kepada dia. Dan di antara Islam yang baik pada seseorang, tarkahu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak berkenaan dengan dia. Ini antara Islam yang baik. Karena itu Nabi melarang kita meratap di atas sebuah kematian, kerana padanya tidak ada kebaikan, sama ada kepada orang yang hidup ataupun kepada orang yang mati. Baiklah kita buat satu perkara yang memberi kebaikan kepada si mati. Tapi kadang-kadang masyarakat kita dalam masalah ni banyak lagi yang tak faham. Satu, kita kata pengurusan mengikut sunnah itu yang melibatkan orang yang mengurus jenazah mengikut panduan sunnah. Tapi ada juga yang kita kena betulkan dari sudut sunnahnya, ialah orang-orang yang menziarahi kematian. Baru ni di masjid kami, alhamdulillah, Masjid Mustaqim, kita buat satu pengurusan jenazah Safadil yang pergi. Kan ada sebelum ni yang muslimat pun dah pergi buat kursus jenazah di Masjid Mustaqim. Alhamdulillah, pengurusannya mengikut sunnah Nabi SAW. Tapi ada seorang sahabat datang tegur saya. Dia orang daripada luar negara, daripada Sudan. Tapi dia PhD, mengajar di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Dia kata, aku hairan tengok masyarakat kamu. Semoga Allah Ta'ala mengajarkan mereka adab-adab untuk menghormati jenazah. Dan dia kata tanggungjawab kamu sangat besar untuk memahamkan mereka. Kenapa? Waktu aku tengok mereka sedang menunggu saat jenazah dikeluarkan daripada bilik pengurusan jenazah, tak tunggu mandi, nak tunggu kafan, aku tengok orang di luar ni seolah-olah sedang tunggu pengantin yang keluar daripada bilik persalinan. Kenapa? Gembiranya, berbual, bergelak ketawa, bergurau senda. Ada yang jumpa kawan tu boleh apa? Bahasa Kelantan kita sebut coket. Ada seorang pakcik tu melata. Dia pergi cucuk pula pakcik tu, melata pula tempat kawasan orang meninggal. Saya kata, siapa semua keadaan yang tak selesa. Dia kata, aku tengok seolah-olah mereka sedang menunggu pengantin yang keluar daripada bilik persalinan, padahal yang di dalamnya jenazah. Dia kata, aku ikut ke kubur.
Dan ramai pergi ke kubur. Tapi yang betul-betul duduk di kubur, menghantar jenazah ke kubur, 6 orang je. 3 duduk dalam, 3 duduk atas. Mana bila duduk dengan keinsafannya, tidak duduk-duduk. Ada setengah tu sampai ke kubur tu, tak datang dekat, pergi duduk dekat kawasan kubur lain. Duduk-duduk. Dan ini budaya yang ada dalam masyarakat kita, yang perlu kita memberikan kefahaman kepada mereka. Yang muslimat mungkin tidak sangat ditekankan dalam masalah ke kubur. Tapi yang lelaki, kewajipan kita untuk memberi kefahaman kepada masyarakat bagaimana mengurusi atau menghadiri sebuah kematian. Maka ulama sebut sampai kerana kita disunatkan. Allah suka untuk kita senyap pada 3 keadaan. Yang pertama, sewaktu orang baca Quran, kita diam. Yang kedua, sewaktu menghadiri sebuah kematian. Yang ketiga, saya lupa. Nanti saya cek. Baru semalam saya baca, lupa yang ketiga. Cepat lupa ni. Sebab ada orang pesan untuk saya tengah sediakan atau satu isi khutbah untuk bincang dengan sebut kepada para jemaah tentang hak jiran kita berkaitan dengan kematian. Apabila dia meninggal, kita kena hormati dia. Baik, yang ketiga, kerana tuan-tuan, puan-puan ada sini, tulislah. Pada tilawatul Quran inda zahaf. Zahaf ni seperti malapetaka. Bila tu satu bencana, maka jangan banyak cakap. Yang ketiga ialah ketika jenazah. Ketika jenazah, maka para salaf bila menghadiri jenazah, diam, tak banyak cakap. Sebab mengambil iktibar daripada sebuah kematian. Orang kita waktu jumpa, memang ziarah orang meninggal, ziarah tu 5 minit, lepas tu jumpa pula kawan yang lama tak jumpa. Dia pun sembah kawan tu, sembah kawan ni. Akhirnya yang jadi ialah gelak ketawa. Jadi apa yang disebut? Masalah kau tak masalah? Ini masalah. Kalau yang kita sebut ni sebab ada kaitan dengan an-niyahah, iaitu meratapi kematian. Kenapa? Kerana kematian tidak ada faedah yang membantu kepada keluarga si mati dan juga kepada orang yang telah meninggal. Begitulah juga dengan gelak ketawa. Jangan anggap kadang-kadang masalah tu sesuatu yang merungsingkan kita. Kadang-kadang bila kita gembira, kita yang buat masalah. Seperti mana dalam kita saat kita ziarah tu, dia pula rasa tak senang bila kita duduk dalam keadaan bergelak ketawa di sebuah kematian. Masya al-Mu'afa bin Sulaiman ma'a sahibihi faltafata ilaihi sahibuhu abisan. Satu hari al-Mu'afa, seorang alim, jalan dengan sahabat dia. Tiba-tiba kawan tu berpaling kepada dia dengan wajah yang sangat muram, habis. Lepas tu kawan tu kata, ma ashaddal bardil yaum, ma ashaddal bardul yaum. Sangat sejuknya hari ni. Jadi muka dia masam sebab hari tu sejuk. Dia tak puas hati hari tu sejuk. Allah sejuknya. Jadi muka dia tak ceria sebab sejuk. Qala al-Mu'af, bahkan dia mengeluh tak sejuk. Mu'af kata, istadfa'tal an. Apa itu sekarang ni, lepas mu cakap gitu dah tambah panas. Dia kata, lah, habis tu apa guna kamu mencela kesejukan? Kalaulah kamu bertasbih kepada Allah di saat kamu sejuk, itu lebih baik bagi kamu. Mana apabila kita menghadapi masalah, pertimbangkan tindakan kita tu boleh selesai masalah ke tak boleh selesai masalah. Kalau tak boleh selesai masalah, nikmatilah dia sebagai masalah.
Oh, seronok ada masalah. Boleh nikmati dia sebagai masalah. Tapi janganlah sampai senyum pula. Berlaku musibah kita senyum. Kenapa? Seronok dapat musibah. Nah, kena katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud kita nikmati itu supaya kita tidak dalam keadaan mengeluh. Baik. Kemudian bab yang seterusnya ialah tentang jangan kita membunuh diri kita dengan kegelisahan. Jangan membunuh diri dengan kegelisahan. Syekh bercerita ada seorang pelajar dia tak datang kuliah seminggu penuh. Dia jumpa selepas minggu. Kata dia, "Selamat, Saad, apa cerita?" Dia kata, "Tak ada, melainkan aku sibuk." Tapi pada wajahnya ternampak kesedihan yang sangat jelas. Syekh Al-Arifi tanya, "Mal khabar? Apa cerita ni?" Dia kata, "Ayahku sakit, ada sakit hati, bahkan dia sudah sampai kepada peringkat keracunan darah, dalam darah. Sehingga darah tu boleh sekarang ni kuman tu dah sampai ke otaknya. Kuman dah sampai ke otaknya." Fatu Syekh kata, "La haula wala quwwata illa billah. Isbir was'alillah an yushfiyahu." Sabarlah. Mudah-mudahan doakan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia. Bahkan kalau Allah menghendaki sesuatu yang baik untuknya, bukan ayah dia, anak dia yang sakit. Lalu dia kata, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dia. Kalaupun dia meninggal, mudah-mudahan dia menjadi syafaat untukmu pada hari kiamat. Dia kata, "Syekh, Syafi' kecil lagi macam mana nak bagi syafaat? Kam umruhu 17." Dia kata, "Syekh, nak bagi syafaat, anak tu bukan mati kecil, dia dah tua dah, umur 17 tahun. Kalau gitu doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan dia, dan Allah memberkati kamu pada adik-beradiknya yang lain." Dia kata, "Anak aku tak ada lain, seorang tu je." Nak kata macam mana? Dia tunduk. Dia kata, "Aku tak ada anak lain melainkan anak tu je." Akhirnya saya sebut beberapa perkataan yang menyebabkan dia tenang dalam musibahnya. Jangan sampai musibah menimpa kita sampai kita tak boleh nak buat apa. Bahkan kalau kita menjadi seorang yang boleh membuka masalah orang lain, Nabi kata, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membuka, melapangkan bagi orang mukmin satu kesempitan, mana kesusahan sampai ke hati dia sempit, Allah Azza wa Jalla akan melapangkan bagi dia kesusahan dia sewaktu dia berada di hari akhirat. Jadi dia kata sini, "Na'am la taqtul nafsaka bil ham." Jangan sampai kamu membunuh dirimu dengan kegelisahan. Masalah memang ada, tapi jangan sampai gelisah tu menyebabkan kita mati. Perhatikan bagaimana Nabi SAW diuji oleh Allah. Semua anak lelaki Nabi meninggal waktu kecil, dan semua anak Nabi meninggal sebelum Nabi, melainkan seorang saja, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha. Hal lain semua mati sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut ada kisah seorang doktor syekh yang mana dia ada keluarga besar, jumlah mereka 17 orang. Satu masa dia pergi keluar, ke-17 orang ni semua pergi menghadiri satu majlis, satu majlis hafli ars, kenduri lah, majlis walimah pengantin di satu tempat kota sebelah, bandar sebelah. Tinggal dia yang tak pergi. Seorang syekh ni tak pergi. Umur dia 50 lebih, dia tak pergi sebab ada urusan di tempat dia mengajar, universiti. Dalam perjalanan balik, semuanya aksiden dan meninggal. Tinggal dia sebatang kara.
Apa kita nak kata? Kalau jadi kat kita macam mana? Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada musibah seumpama dengan itu. Tapi inilah Allah Subhanahu Wa Taala menilai kesabaran seseorang. Sampai-sampai janganlah kita menjadikan masalah itu satu halangan untuk kita melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat ada orang yang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk melihat kepada orang lain. Jangan lupa untuk melihat kepada orang lain. Ada orang rumah dia besar, harta dia banyak, tapi masalah menyebabkan hidup dia tidak gembira. Ada orang rumah dia kecil je, rumah pun sewa. Kalau Dr. Syafiq Basalamah, tajuk buku dia Rumahku Masih Ngontrak. Rumah pun masih sewa lagi. Tak boleh nak gimana. Tapi hidup bahagia. Makan pun tak berapa ada. Hidup bahagia. Sebab apa? Mereka pandai meletakkan masalah pada tempatnya. Maka dalam kehidupan, Nabi SAW adalah orang yang sangat bahagia. Bagaimana orang datang mencela Nabi, mencerca Nabi SAW. Masalah tak? Masalah. Apatah lagi kita, kalau kita berada dalam bidang dakwah, nak mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengajak manusia kepada kebaikan. Masalah banyak. Tapi bagaimana kita menangani masalah itu, jangan sampai dia menyebabkan hidup kita sengsara dengan masalah yang dibawa orang lain. Relax, santai. Ada masalah, cuba selesaikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Kita suka tengok orang susah, selalu berdamping dengan orang fakir. Tengok bagaimana wajah-wajah ceria walaupun mereka tidak memiliki harta yang banyak. Berdamping dengan orang-orang yang hati mereka sangat besar, walau rumah mereka sangat kecil. Rumah sempit tapi nampak lapang. Ada rumah besar tapi nampak sempit. Kenapa? Kerana yang sempit dan besar sebenarnya apa yang ada dalam hati kita. Kita yang rasa sempit kita. Para ulama dipenjara tapi tak rasa dipenjara. Ada orang bebas di luar tapi rasa terpenjara. Mereka dipenjara sambil duduk sama-sama, tiba-tiba ada geng jumpa, ulama sama ulama dalam geng penjara. Kalau tak ada geng pun, ada satu Quran, ada satu kitab, Masya Allah. Setengah tu boleh hafal Quran selama dia di penjara, boleh hafal ribuan hadis waktu dia dalam penjara. Sebab apa? Walau mereka terpenjara, hati mereka bebas. Ada orang hidup tak ada penjara, luah, istana besar, tapi hati mereka kecil, terpenjara. Sebab itu, la taqtul nafsaka bilham. Yang menjadikan kita kecil ke besar ialah saiz hati kita kecil ataupun besar, ialah ketenangan dan kegelisahan. Bila hati kita tenang, hidup kita rasa lapang. Bila hati kita susah, kita banyak gelisah, kita rasa sempit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Maknanya bila berlaku dalam satu keadaan gelisah itu, seolah-olah bumi jadi rasa sempit. Seperti kisah wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Orang yang dipulaukan oleh Nabi SAW, 3 sahabat, antaranya Ka'ab bin Malik, yang tidak pergi dalam peperangan Tabuk. Allah Ta'ala sebut sehingga bumi menjadi sempit bagi mereka.
gelisahnya. Di saat itu sampai orang mari tawarkan kepada dia satu surat daripada Parsi atau Rom, minta keluar daripada Madinah, bergabung dengan mereka. Kami akan layan kamu dengan sebaik-baiknya. Dia ambil, dia campur dalam tanur, relau, tempat nak bakar roti, campur bakar. Mana ni musibah. Walau dalam keadaan dipulau oleh para sahabat, dia balik, tak keluar rumah, sempit dunia, tapi hati mereka masih besar dengan hubungan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berlaku pada zaman sahabat. Ya, mereka yang kematian anak, suami, ayah, dada mereka tidak sempit, kerana masalah itu bukan masalah besar bagi mereka selama melihat Nabi SAW masih hidup. Sebab itu kegelisahan bukanlah satu jawapan untuk bahagia. Cuma yang penting macam mana kita boleh menghilangkan kesedihan tersebut. Nak cakap tu boleh, saat dia menimpa, macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat? Ada seorang pelajar datang, saya sebut banyak kali di tempat saya kuliah. Pelajar tu datang jumpa saya, mengadu tentang hatinya yang gelisah. Dia hafal Quran. Sampai satu tahap dia nak jumpa personal. Saya kata, kenapa tak boleh cakap sini? Tak boleh ustaz, nak personal cakap dengan ustaz. Apa dia? Mari kita pergi, masuk dalam kelas dengan dia. Sebenarnya saya takut nak tanya orang lain ustaz, nak tanya ustaz dulu. Apa dia? Saya kadang-kadang tertanya, hidup ni betul ke mimpi? Tak apa lagi. Soalan yang kedua, sampai kadang-kadang dalam hati saya ni tanya, betul tak Allah tu wujud? Budak ni hafal Quran. Hafal Quran, bukan main-main ni. Saya tanya dia balik, dalam hati kamu dah ada jawapan? Sebab kalau kamu jawab ya, kamu tak tahu apa yang akan jadi. Sebab tu kamu datang jumpa ustaz, sebab hati kamu tak selesa dengan soalan tu. Saya berkata ke dia, zaman sahabat dulu pernah datang jumpa Nabi, soalan yang lebih kurang sama, cuma dia tak sebut detail. Sahabat kata, kami ni ada dalam hati kami perkara yang kalau kami cakap, nescaya dia adalah satu perkara yang besar. Nabi kata apa? Qad wajadtum, kamu dah dapat perkara tu? Naam. Sahabat kata ya. Nabi kata, zalikal imanu mahd, itulah iman sebenar. Pelik pula jawapan dia. Jadi bila dia kegelisahan dengar kita kata gitu, jadi tak ada masalah. Buangkan kegelisahan, balik banyakkan berzikir, berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia balik esok tanya lagi. Dia kata, teruskan berlindung daripada syaitan. Sebab syaitan datang goda di saat dia nampak kita ni ada iman. Orang yang ada iman dengan orang yang tak ada iman beza. Approach syaitan padanya beza. Approach syaitan dalam dua bentuk. Imam Ibn Qayyim sebut, syaitan datang kepada manusia melalui dua pintu. Yang pertama pintu syahwat, yang kedua pintu syubuhat. Pintu syahwat, orang yang tidak memiliki iman yang tinggi boleh jadi, atau yang dia mudah untuk digoda dalam pintu-pintu tersebut. Syahwat ni apa? Syahwat nafsu, curi, judi, minum arak, zina, buat jahat, berhibur dengan perkara yang melalaikan, semua yang untuk syahwat. Ni baru darjat rendah baru. Syaitan datang bagi orang yang tak ada kekuatan dari sudut akidah dan iman. Dia masuk melalui pintu-pintu ni. Kalau orang ni konsert pun tak pergi, orang wanita pun tak pernah kawan, sekolah lelaki je. Apa lagi?
nak menjudi, nak curi itu jauh lagi. Dari sudut ni tertutup pintu. Syaitan pergi ke tahap satu lagi. Apa dia? Syubhat. Syubhat ni dia campak nak rosakkan bukan nak diri dia, tapi nak merosakkan iman dan akidah. Yang ni lebih bahaya sebab dia menyerang dalam diam, sehingga manusia gelisah. Di saat kegelisahan tu datanglah ni syubhat pun datang. Di saat manusia gelisah, otak dia tak boleh nak fikir, tertekan, stres, maka syaitan akan masuk melalui pintu. Pintu apa? Syubhat. Sehingga dia mempersoalkan takdir. Kenapa Allah buat macam ni? Sehingga dia mempersoalkan Allah. Padahal Allah sebut la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya pada yang Allah buat. Yang ditanyanya manusia. Kegelisahan jangan disimpan. Kita mesti tahu cara merawat dan mengubatnya. Apa dia cara nak merawat dan mengubat dia? Ada satu hadis Nabi SAW sebut, tidak ada seorang yang ditimpa kesusahan, kegelisahan, kalau dia baca doa ni, nescaya Allah akan hilangkan daripada mereka. Doa yang pertama sekali ni. Doa apa? Siapa tahu? Allahumma inni abduka ahsanti. Ingat doa tu? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Siapa baca doa ni, Allah hilangkan bagi dia kegelisahan dia. Kalau kita ada masalah gelisah, memang kita kata nak cakap untuk jangan letak dalam kepala, jangan biar kita terbunuh dengan kegelisahan. Tapi kalau kita tidak memiliki cara untuk merawatnya, payah kita. Satu caranya ialah doa. Ada doa khusus yang Nabi sebut, doa di saat kegelisahan yang kita baca tadi. Nak cari mana doa tu? Hisnul Muslim ada. Ada Hisnul Muslim semua? Kalau tak ada, kena beli. Semalam pun saya ada satu kuliah syarah kepada Hisnul Muslim. Kita bincang bab wirid dan juga doa. Saya kata melabur dengan Hisnul Muslim ni sangat beruntung. Melabur dengan Hisnul Muslim, kita beli Hisnul Muslim, ataupun sekarang ni ambil download je, free pun ada. PDF ada dalam ni. Download je, free. Benda yang tak hilang. Sampai ketua, kalau kita beli kitab RM10, sampai ketua pun tak apa? Letak rosak lah. Pertama-tama kalau kita ni jenis tak aja buka, memang tak rosak pun. Tapi kalau hak buka sentiasa tu, memang lebu lah buku dia. Tapi kalau tu, kalau PDF ni lagilah sekarang ni, insya-Allah lah tak rosak. Boleh tengok dalam handphone kita tu, baca. Dan setengah Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi, tak buka handphone, ada zikir Hisnul Muslim. Saya mula terkejut juga, dia ni bagi salam buka handphone tu. Ingat kau tengok WhatsApp.
Rupanya dia simpan dalam tu. Selesai. Tak tinggal nak pergi mana-mana pun dah ada dalam tu. Sekarang ni kita bagi kuliah pun pakai ni, maktabah bergerak. Nak kitab apa, cari je lah. Sekarang PDF banyak, file pun sekarang dia jadi kecil. Buka je, nak kitab apa, ada. Allah letak ilmu di hujung jari, tapi tinggal lagi kita nak baca ke tidak. Satu, cara merawat kegelisahan ialah dengan doa khas. Yang kedua, banyakkan zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Ini cara merawat hati. Hati akan jadi tenang bila kita banyak berzikir kepada Allah. Kalau pun kita tak tahu nak berzikir, macam mana nak buat? Doa tak hafal, zikir tak ingat, macam mana nak buat? Baca Quran tu termasuk zikir lah. Zikir yang paling utama sekali lah, mengingati Allah dengan kalam Allah sendiri. Zikir Quran. Sekarang ni Quran tak reti baca, zikir sunnah pun tak ingat, apatah lagi doa ustaz baca tadi panjang sangat ustaz, kata. Nak macam mana ni? Dia panggil ustaz, boleh tak mari doa selamat rumah saya, hati tak tenang. Bayar ustaz. Nak macam mana? Sedekah boleh juga kita sebutkan. Banyakkan amal soleh atau bersedekah boleh. Kita mengharapkan doa orang lain pula. Mana kita bertawassul dengan orang lain. Mana minta ustaz doakan kita, minta orang fakir doakan kita. Itu salah satu daripadanya. Boleh. Tapi yang saya nak sebut tadi lain. Ada satu lagi. Agak-agak apa? Di manakah tempat, ataupun kita kata di manakah tempat turun padanya ketenangan? Naam. Kan hadis Nabi sebut, apabila orang berada dalam majlis ilmu, ada 4 perkara. Datang malaikat mengelilingi mereka. Kemudian apa? Turun ketenangan ke atas mereka. Dan rahmat menyelubungi mereka. Yang keempat, Allah sebut nama mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada majlis ilmu, majlis itu adalah tempat turunnya ketenangan. Kalau kita ada gelisah, pergi cari majlis ilmu, duduk je. Sungguh tak faham Ustaz? Memang tak faham. Orang tengah ada masalah, nak faham macam mana? Dia dah fikir masalah dia je. Tak apa, duduklah dalam majlis ilmu. Hatta kalau kita tak faham pun duduk. Ada seorang tu, seorang syekh Mesir, dia ada ijazah daripada Azhar dan juga ulama-ulama qiraat dengan sanad-sanad yang tinggi. CJ dia tu berkait dengan Quran tu lebih kurang ada 40. Dia datang Malaysia ni cari tempat nak mengajar. Alhamdulillah adalah sahabat yang bantu dan sponsor dia. Masa dia sampai tu, dia duduk dekat dengan rumah saya. Mana hari saya mengajar tu, dia duduk je lah tu. Saya pas tanya, faham apa dah aku mengajar? Dia kata tak faham satu. Habis tu dia kata, aku mengharapkan dengan duduk dalam majlis ilmu, aku mendapat apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Walaupun tak faham. Orang duduk dalam majlis ilmu tak faham pun, ketenangan tu ada. Sebab tu kalau kita kata hatta, kalaupun tempat tu dah habis dah majlis ilmu, kita boleh rasakan ketenangan dalam tempat majlis ilmu. Berbeza dengan tempat yang mana, yang padanya tempat turun syaitan. Kalau kita pergi rumah sewa, contoh rumah tumpangan, rumah yang pada asalnya orang buat benda yang dimurkai oleh Allah, terutamanya rumah orang yang bukan Islam dan sebagainya. Kita masuk tu, kita rasa tak selesa. Berbeza dengan tempat yang mana tempat tu tempat majlis ilmu.
Lepas tu hidup pula majlis ilmu. Kita masuk tu kita rasa satu ketenangan. Sebab di situlah tempatnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, cari majlis ilmu. Habis itu lagi apa lagi nak buat? Nabi kalau ada masalah, Nabi buat apa? Ambil wuduk, lepas tu salat 2 rakaat. Ambil wuduk, salat 2 rakaat. Walaupun kita dalam salat tu kita rasa aku salat dah banyak kali tak tenang, kita rasa gitu. Kita yang kata sebab asyik duk fikir-fikir. Tapi ketahuilah bahawa ada perkara yang kita boleh rasa, ada perkara yang kita tak sedar dia sedang berada pada kita. Tanpa sedar sebenarnya dengan salat itu kan Nabi SAW buat. Allah Azza wa Jalla sangat suka kepada orang yang menadah tangan kepada dia. Dan salat itu sendiri adalah doa. Walaupun kita tak tahu apa yang kita nak sebut depan Allah, bila kita salat 2 rakaat, maka itu adalah satu perkara yang memberi ketenangan kepada kita, hatta tanpa kita sedar. Bahkan dia sebaik-baik antara zikrullah. Salat tu sendiri termasuk dalam perkara zikir. Apa? Duduk dalam majlis ilmu nombor berapa? Nombor 3. Nombor 2, berzikir kepada Allah. Nombor 1, doa. Nombor 4, salat. Maka salat ni sebenarnya perkara yang Allah syariatkan untuk mengingati dia. Siapa buat haji sini? Dah buat haji dah? Buat umrah dah? Alhamdulillah. Kalau kita pergi haji, haji ni matlamat paling utama adalah zikir, kan? Allah Ta'ala sebut, atau Nabi SAW sebut, innama ju'ila at-tawafu was-sa'yu baina as-safa wal-marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya dijadikan tawaf dan sa'i di antara Safa dan Marwah dan melontar jumrah adalah untuk mengingati Allah. Tawaf, sa'i, melontar jumrah adalah untuk mengingati Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang itu. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila selesai kamu dengan kerja manasik kamu, fadhkurullaha ka dzikrikum. Ingatlah kamu kepada Allah sebagaimana kamu ingat kepada ayah dan keturunan kamu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah orang supaya datang buat haji, datang dengan kenderaan dan juga berjalan kaki daripada seluruh pelosok dunia. Tujuannya apa? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Supaya mereka melihat apa yang memberi manfaat kepada mereka, itu manfaat dunia dan akhirat, dan mereka banyak mengingati Allah. Haji ni utama dia adalah zikrullah, kerangka paling utama sekali. Sebab tu dalam haji ni banyak masyair, sya'airillah, perkara yang mengingatkan kita kepada Allah. Tengok Arafah kosong, tak ada apa, ingat kepada Allah. Di Muzdalifah, tanah gersang, padang, tandus, tak ada apa. Yang Allah Ta'ala nak suruh ingat Allah. Sampai kita pun terfikir, kenapalah buat tempat kosong, tak ada apa, pokok tak ada, batu lapar. Sebab apa? Tak nak bagi ingat kepada lain melainkan Allah. Tiba-tiba kerja haji yang besar ni, salat pun adalah zikrullah. Karena tu kalau kita perhatikan dalam lafaz salat,
tawaf, sa'i, melontar ada lafaz yang sama dan berkongsi pada keempat-empat jenis ibadat ini. Itu pada lafaz apa? Tak ingat dah. Ada satu lafaz, waktu kita tawaf pun kita sebut, waktu kita sa'i pun kita sebut, waktu kita melontar jumrah pun kita sebut, dan waktu kita salat pun kita sebut. Apa dia? Allahu Akbar. Nak sa'i, Allahu Akbar. Nak tawaf, Allahu Akbar. Nak melontar, Allahu Akbar. Nak salat, Allahu Akbar. Lepas kalau orang yang tahu hakikat haji, alhamdulillah lah, kita kadang-kadang ada satu benda baru, tiasa ada. Bila kita pergi Mekah ni, kita tak akan sunyi daripada pengajaran dan iktibar. Setiap kali pergi, mesti ada benda baru, sehingga menyebabkan orang yang pergi ke Mekah ni, dia tak pernah rasa puas. Dia nak pergi lagi, nak pergi lagi, nak pergi lagi. Kalau orang banyak kali pun nak pergi lagi, nak pergi lagi. Sebab apa? Tak pernah rasa puas. Tapi yang saya nak sebut tadi ialah hubungan salat dengan zikrullah. Bahawa seolah-olah bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita sedang buat satu perkara yang sama dengan tawaf. Kita rasakan nilai hamba di saat itu. Kenangan haji ni, banyak kita kena ingat tentang bagaimana kita mengingati Allah pada saat haji. Bukan bagaimana apa yang kita duduk dan tinggal di Mekah, di saat dari sudut tempat tinggal, makan minum dan juga barang-barang yang lain. Baik. Jadi ada 4 perkara yang kita sebut tadi. 4 lah. Yang pertama, doa. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, menghadiri majlis ilmu. Yang keempat, solat. Yang kelima tadi boleh kita masukkan tadi, sedekah ataupun buat amal-amal salih yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah suka kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati mereka. Amal-amal salih, kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah. Banyakkan sedekah, amal-amal salih yang lain, jumpa anak yatim ke, jumpa fakir miskin dan sebagainya, berbuat baik kepada ibu bapa, orang tua, jiran, tetangga dan sebagainya. Semuanya akhirnya menyebabkan kita sibuk daripada masalah tadi. Dalam masa yang sama Allah campak ketenangan dalam hati kita. Maka rawatlah kegelisahan, jangan sampai dia membunuh diri kita. Di saat ada kegelisahan, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada bab yang seterusnya. Ada 15 minit. Ada soalan ke nak tanya? Biasa tak ada soalan. Ya. As-salah hiya doa. Salat tu dah dikira doa dah. Tapi kalau kita nak lepas daripada salat, kita baca doa Allahumma inni abduka wa ana abduka wa ibnu abdika tu pun tak ada masalah. Boleh kita doa selepas daripada salat. Hatta kalau dia nak sujud dalam salat tu, dia baca doa dalam sujud. Macam orang kita ni, ni saya nak sebut satu. Rasanya pada setakat ni hak kitab ni. Ini soalan, kita jawab soalan. Masyarakat kita, dia tak merasakan sifat berharap dalam doa, melainkan apabila dia tadah tangan dia. Mana kalau tangan dek bawah, dia tak berasa doa. Betul tak? Memanglah dari sudut ada tangan, adab dalam doa. Benar, adab dalam doa. Tapi bukanlah bermaksud bila kita tak ada tangan, kita tidak berdoa. Sampai kadang-kadang dia baca doa naik kereta, Allahumma subhanalladzi sakhkhara lana hadza
Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tangan duk pegang steering pun dia tak rasa dia doa. Padahal dia sedang doa. Setengah-setengah orang tu nak masuk masjid, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik tu, berhenti sekejap, pada tangan, masuk tangan. Padahal kalau dia masuk gitu pun dia sedang doa dah. Tapi orang kita dia tak berasa, melainkan dia kena begini. Ini kita kena betulkan. Saya bukan mengingkari sifat tanda tangan dah. Cuma saya nak pesan bahawa menghadirkan rasa harap, rasa bermohon, rasa nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada walaupun kita tidak tanda tangan. Ambil contoh yang paling jelas dengan sebuah kematian. Apabila disyariatkan salat jenazah, okey, dia adalah doa kepada si mati. Salat jenazah ni berapa rakaat? 4 rakaat. Rakaat ke takbir? 4 takbir. Kalau rakaat ni kena rokok. Dia kata aku rokok 4 kali. Buat apa ni? Pak saudara aku. Takkan tak boleh rokok. Aku sayang pak saudara ni. Setakat takbir tak apa itu kita nak rokok, ustaz. Tak payahlah. 4 takbir. Setengah-setengah kita tengok orang bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah angkat ke tidak tu khilaf tu tak apalah. Kita malah bincang masa tu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Ada tangan. Orang ni panjang pula doa sini. Hak tadi cepat je. Hak sini panjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba perhatikan bacaan dalam solat jenazah. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca apa? Selawat ke atas Nabi. Takbir ketiga baca apa? Doa kepada si mati. Takbir keempat, salam. Tengok susunan dia. Pertama Al-Fatihah, mula dengan Alhamdulillah. Takbir kedua, selawat ke atas Nabi. Takbir ketiga, doa. Bila kita baca adab dalam berdoa, inilah dia. Adab dalam doa mula-mula kena sebut apa? Puji-pujian kepada Allah. Kemudian selawat ke atas Nabi. Kemudian baru kita minta doa. Didahulukan doa keampunan, istighfar, baru minta hajat lain. Kalau kita duduk gini pun kita akan doa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil tu puji Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tu selawat. Jadi maksudnya Allah telah susun dalam solat, Nabi dah ajar dalam solat bahawa itu adalah susunan doa. Jadi bila kita Allahu Akbar, tangan duk begini ni adalah sifat kita sedang berdoa kepada Allah. Cuma masalahnya pengharapan tu tak hadir melainkan dalam keadaan begini. Masalahnya bukan pada sifat doa, masalah pada hati kita. Kita tidak menghadirkan hati itu di saat duduk gini. Sehingga bila duduk gini kita tak rasa doa, mesti kena gini baru berasa. Padahal yang afdalnya duduk sini pun doa ketiga tu nak doa panjang apa, doa lah dalam tu. Doa panjang pun tak apa. Sebab salat tu sendiri disyariatkan untuk doa. Lepas tu lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kalau ikut sunnah sekali ya salam. Tapi kadang-kadang kena buat 2 kali. Nak buat macam mana? Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi, bila masa dia orang ni nak bagi salam, tak ada orang sambut salam dia. Kita bagi selut, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, baru dia jawab salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak 2 kali juga. Tapi tak apalah, itu khilaf yang muktabar. Yang muktabar maknanya tidaklah siapa kata batal sembahyang kita tu, tidak. Maksudnya walaupun kita dah bagi tahu sebelum bagi solat Jumaat ni salam tu sekali je. Sekali, satu salam je. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duk tunggu juga salam nombor 2. Tak bagi salam, duduk situ dia.
tamu tak sesah dia orang ni semayang kalau setara ni. Bagi pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi slow pun. Oh, dia asal dengar kali kedua tu baru dia bagi salam. Itu masyarakat macam kita kena pandang dengan mereka. Fokus yang saya nak sebut ialah bagaimana salat itu mesti dianggap doa. Sampai-sampai dalam mana-mana keadaan bila kita sedang bersalat, maka sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kata lepas tu nak baca apa? Baca apa-apa dalam solat. Kalau doa khas, kalau kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya sunnah doa istikharah tu selepas solat. Baca lepas solat. Solat 2 rakaat lepas tu baca. Baca. Tapi doa solat tu sendiri sebahagian daripada doa. Jadi kalau kita perhatikan susunan takbir tamu Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, minta istighfar kita dulu, kemudian minta untuk dia. Ada tu susunan tu sama dengan susunan ni dah, cuma kita tak berasa. Nampak tak? Maka Allah dah susun dalam Al-Fatihah tu pun Allah susun pujian dia dulu yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, pengakuan pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ayat ke-6 tu barulah ihdinas siratal mustaqim. Baru minta. Dalam 7 ayat 2 doa je minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5 lagi puji je. 4 puji, 1 iktiraf. 1 mengiktiraf kekurangan diri. Jadi dalam doa, dalam solat, dia komplit. Satu ibadat yang komplit dengan doa, dengan pergerakan dan seumpama dengannya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Nak tu nak dia kata nak bagi tenang. Solatnya niat nak apa silap. Solat kalau kita kata kebetulan masa tu kita ambil wuduk, salat sunat wuduk. Kalau sebelum kebetulan masa tu solat sunat duha, kita tak wajib pun sembahyang duha, tapi hari tu hati tak tenang, ambil wuduk nak sembahyang ke apa, tiba-tiba waktu duha sembahyang duha. Kalau kita dah sembahyang dah, tak tahu lagi nak sembahyang apa, sembahyang sunat 2 rakaat mutlak tak apa, boleh buat apa-apa. Macam orang kata nak pergi Masjid Quba lah. Masjid Quba ni Nabi tak sebut sembahyang ke apa, Nabi sebut sembahyang 2 rakaat je. Salatu fi Quba ka umrah, salat 2 rakaat di Masjid Quba seperti umrah. Dalam riwayat yang lain, man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba fa shalla salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian pergi mendatangi Masjid Quba, salat 2 rakaat, satu salat diberi pahala seperti mengerjakan umrah. Maka kita pergi salat yang kita nak buat salat. Kalau waktu duha, sembahyang duha. Kalau tak ada apa pun, tahiyatul masjid. Apa yang kita boleh masa tu? Salat. Kalau tak ada pun, salat mutlak begitu. Boleh? Jadi kalau kita ada rasa tak tenang, salat. Dalam masa yang sama, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia boleh merosakkan ketenangan kita. Kita rasa tenang, dah tenang-tenang tu, tiba-tiba buat maksiat satu, hilang tu rasa tenang tu. Kita kena istighfar balik untuk dapatkan balik. Itu antara cara yang kita boleh buat lah untuk mendapat ketenangan. Banyak lagi lah cara-cara yang lain, cuma itu yang kita boleh fokuskan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Cukup dah cukup. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan majlis ini menjadi satu majlis yang menenangkan jiwa kita. Walaupun nanti balik apa belajar dengan ustaz tadi, tak ingat belaka. Tapi mudah-mudahan bila kita balik, kita lebih tenang daripada kita datang. Itu pun dah satu kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.